Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif dan maudhu' jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk ke usul ke-13 ni. Usul ke-13, riwayat yang menyatakan sahabat tertentu dihukum atau dihina dan dimalukan sama ada di dunia maupun di akhirat kerana sesuatu yang tidak jelas. Tak jelas salahnya menurut syariat. Ia sama ada maudhu' atau paling tidak pun dhaif. Sahabat dihukum, dihina, dimalukan dunia atau akhirat, benda tak jelas salah di segi syariat. Sama ada maudhu' ataupun paling kurang pun paling tidak pun dia dhaif. Contoh pertama, Nabi SAW secara sinis dikatakan telah menghalang Uthman daripada mengebumi ke jenazah isterinya Ummu Kulthum. Ni sohor lah, ramai cerita. Anak baginda tu meninggal, Ummu Kulthum, tiba-tiba Uthman ni dia tak boleh dihalang daripada nak kebumi ke, nak terima mayat isteri dia masuk dalam kubur tu, dihalang dah. Beliau dimalukan oleh Rasulullah SAW sendiri di hadapan orang ramai. Kerana kononnya telah mengabaikan Ummu Kulthum yang sedang sakit tenak. Lalu pergi bersetubuh dengan hambanya. Cerita ni suhu sangat lah. Orang pakat terima, fiqah tak fiqah berterima dah. Jadi Ummu Kulthum sakit tenak, tiba-tiba juga setubuh dengan hamba dia. Ummu Kulthum ditinggalkan sendirian dan meninggal dunia dalam keadaan ketiadaan suami di sampingnya. Perbuatan Uthman itu telah menyinggung perasaan Rasulullah SAW dan sebagai tindak balasnya ketika jenazah Ummu Kulthum akan dikebumikan, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda seperti tersebut dalam riwayat di bawah ini. Haddatsna Abdullah bin Muhammad qala haddatsna Abu Amir qala haddatsna Fulayh bin Sulaiman an Hilal bin Ali an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'ala al-qabr qala fara'aitu 'ainaihi tadma'ani qala faqala hal minkum rajulun lam yuqari fil lailah faqala Abu Talha ana qala fa anzil qala fa nazala fi qabriha. Bermaksud Anas bin Malik meriwayatkan katanya pernah kami menyaksikan pengebumian seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas seterusnya, Rasulullah SAW pada ketika itu sedang duduk di atas kubur. Kata Anas, aku melihat kedua mata baginda mengalirkan air mata. Tiba-tiba baginda bertanya, adakah sesiapa di antara kamu yang tidak melakukan muqarafah malam tadi? Dakak, kata-kata bersetubuh. Abu Talha terus menjawab, saya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, turunlah engkau ke dalam kubur untuk mengebumikannya. Kata Anas, maka turunlah dia ke dalam kuburnya. Rujukan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari. Bukan ni Sahih Bukhari. Jilid 5 muka surat 167. Ahmad. Musnad Ahmad jilid 19 muka surat 293. Jilid 1 muka surat 84. Al-Hakim dalam Mustadrak. Jilid 4 muka surat 52. Al-Bazar dalam Musnad Al-Bazar Al-Bahruz Zakhar jilid 12 muka surat 343. Al-Bahaqi dalam Sunan Al-Kubra jilid 4 muka surat 88. Okey, komentar dia. Pertama, para ulama hadis berbeza pendapat tentang erti yuqarifu dia, melakukan muqarafah. Imam Bukhari menukilkan tafsir Fulayh yang merupakan madar bagi hadis ini secara ta'liq bahawa Fulayh berkata, saya rasa baginda memasukkan az-zambu, dosa. Jadi maksud lam yuqarifu tu ialah lam yaznabu, iaitu yang tidak melakukan dosa. Ada kata bukan bersetubuh, tapi tidak melakukan dosa. Imam Tahawi berpendapat telah berlaku tashif pada perkataan itu sebenarnya. Imam Tahawi kata ia sebenarnya bukan ia sebenarnya lam yuqawil, bukan lam yuqarifu. Artinya ialah tidak bercengkerama. Itu Imam Tahawi. Kebanyakan ulama tidak menerima kedua-dua erti tersebut. Bagi mereka, erti yang paling tepat untuk lam yuqarifu ialah lam yujami'. Ia berarti tidak bersetubuh. Lam yujami', lam yuqarif tu maksud ia berarti tidak bersetubuh. Bercengkerama apa bukan. Lam yaznabu, tidak melakukan dosa pun bukan.
Dalam mereka yang tersebut dengan jelas erti ini dalam saluran riwayat Ahmad daripada Thabit. Daripada Anas yang dikemukakan oleh Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 21 muka surat 92 dan 341. Bukhari dalam Tarikh Al-Awsatnya jilid 1 muka surat 44 dan Al-Hakim dalam Mustadraknya jilid 4 muka surat 47. Beliau berikut dikemukakan salah satu riwayat Ahmad dengan isnadnya. Haddatsna Yunus qala haddatsna Hammad ya'ni Ibn Salamah an Thabit an Anas anna Ruqayyah lamma matat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlahu falam yadkhul Uthman bin Affan al-qabra. Bermaksud Anas meriwayatkan apabila Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, jangan masuk ke dalam kubur untuk mengebumikan Ruqayyah orang yang menyetubuhi isterinya. Menurut riwayat Affan daripada Hamad daripada tambahan malam tadi di sini. Qarafa ahlahu, menyetubuhi isterinya. Maka tidak masuklah Uthman ke dalam kuburnya. Itu cerita riwayat ni. Jadi riwayat sokongan ni lah maksudnya menjelaskan maksud lam yuqarifu tu maksudnya lam yujami'u. Tidak bersetubuh lah. Okey, para ulama cuma mempertikaikan nama anak perempuan Nabi SAW yang tersebut dalam riwayat ini. Ia bagi mereka bukan Ruqayyah tapi Kulthum. Ada dua isteri Uthman ni ada dua. Yang anak Nabi dah. Ia lepas bukan madu maksudnya lepas sore dia. Ruqayyah ke Kulthum hak mati hak riwayat ni. Menurut mereka Hamad telah faham dan tersilap dalam menyebutkan nama itu. Dalil kedua mereka ialah perkataan Lailah malam tadi tersebut dalam riwayat asal dan juga riwayat-riwayat lain. Kerana yang selalunya dilakukan oleh orang yang bersuami isteri ialah bersetubuh. Adapun melakukan dosa, maka ia boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Ia bukan khusus dengan waktu malam saja. Jadi, hak kata bukan lam yaznabu tu, tidak melakukan dosa tu, lemah lah, pasal payah lah, tak ada kita buat dosa. Jadi, hak lebih jelas ni tidak bersetubuh lah. Okey, komentar yang kedua. Ibn Hazm dengan yakin menegaskan bahawa sabda Nabi SAW dalam yuqarifu dalam hadis ini tidak bererti tidak bersetubuh. Ia sama sekali tidak bererti tidak melakukan dosa. Kerana tak kala Abu Talha dengan begitu berani mendabik dada mengatakan dia tidak melakukan dosa pada malam itu dah. Takkan mengaku dah. Mengaku tak buat dosa rasa dah. Antara dalil yang menyokong pendapat Ibn Hazm dan kebanyakan ulama yang mengatakan ia bererti tidak bersetubuh itu ialah hadis riwayat Ahmad. Dan lain-lain yang dikemukakan tadi. Komentar ketiga. Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil min Hadis As-Sahihan menolak pendapat orang-orang yang mengatakan lam yuqarifu itu berarti tidak melakukan dosa dengan tiga alasan. Jadi Ibnul Jauzi ni ada buat kitab juga tentang hadis-hadis mushkil ni dah. Jadi dia tolaklah kata lam yuqarifu itu tidak melakukan dosa. Pertama, kerana tersebut dalam hadis-hadis lain dengan jelas bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul qabra rajulun qarifu ahlahu al-lailata. Maksudnya jangan masuk ke dalam kubur orang yang menyetubuhi isterinya malam tadi dia. Ini jelas. Ini hadis riwayat tadi lah. Riwayat Ahmad ni. Ketua. Kalau Nabi SAW memang memasukkan dengan sabdanya itu tidak melakukan dosa, maka baginda sendiri dan ramai lagi sahabat-sahabat besar yang lain semuanya akan berhak juga untuk masuk ke dalam kubur bagi menyempurnakan pengebumian anak baginda itu. Antara dua lah. Semua tak mengaku tak kena dosa ataupun semua mengaku tak dosa. Ramai lah boleh masuk kubur dah. Okey. Ketiga, Abu Talha takkanlah berani mendabik dada sebegitu rupa dalam membersihkan mengangkat dirinya sendiri. Takkanlah mengaku Abu Talha ni mengaku tak ada dosa dah. Bukan begitu pun peribadi para sahabat itu maksud sebenarnya ialah bersetubuh. Jadi takkanlah sahabat mengaku tak ada dosa dah. Kalau bersetubuh tu faham berlaku lah. Ada buat ada dah tak dosa pun dah. Orang Arab berkata qarafar rajulu imra'atahu. Ia berarti orang itu telah menyetubuhi isterinya. Orang yang baru bersetubuh akan teringat kepadanya. Itulah sebabnya Nabi SAW meminta seseorang yang tidak baru bersetubuh masuk ke dalam kubur untuk mengebumikan anaknya. Lihat Kashful Mushkil jilid 3 muka surat 296. Okey, komentar keempat. Sekian ramai pensyarah hadis mengemukakan satu riwayat yang tidak wajar dipertanggungjawabkan lantaran ia langsung tidak bersanad.
Bahawa kononnya Uthman pada malam kematian isterinya Ummu Kulsum telah bersetubuh dengan seorang hamba perempuannya. Ada satu riwayat, tidak seanak pun dah. Perkara itu diketahui Rasulullah SAW, baginda tidak senang hati dengan perbuatan Uthman tersebut. Lalu secara sindiran telah menegur Uthman menerusi sabdanya ketika Ummu Kulsum akan dikebumikan. Teguran itu merupakan satu bentuk hukuman ke atas Uthman kerana telah melakukan suatu kesalahan dan menyinggung perasaan baginda SAW. Ada orang buat cerita, tambah-tambah. Dia kata Nabi ni suruh hati dengan Uthman lah, setubuh dengan hamba lah, apa dah. Setengah ulama pula cuba menjustifikasikan tindakan Uthman yang dikatakan telah bersetubuh dengan hambanya pada malam kematian Ummu Kulsum dengan mengatakan mungkin anak anda Rasulullah SAW Ummu Kulsum telah berlarutan sakitnya dan beliau sememangnya tidak dapat disetubuhi Uthman agak lama. Maka apa salahnya kalau Uthman bersetubuh dengan hambanya dalam keadaan beliau tidak menyangka isterinya akan wafat pada malam itu. Sakit lama tu. Jadi tak tahu, tak suka ke mati malam itu dah. Tidak ada tersebut dalam mana-mana riwayat pun Uthman pergi bersetubuh setelah mengetahui dengan jelas tentang kematian isterinya. Tidak juga tersebut dalam mana-mana riwayat Uthman pergi bersetubuh dengan hambanya dalam keadaan beliau mengetahui isterinya sedang nazak. Bahkan tidak ada satu pun riwayat yang sahih menyebutkan dengan terang Uthman bersetubuh dengan hambanya pada malam isterinya Ummu Kulsum meninggal dunia. Lihat Ibn Battal Syarah Sahih Bukhari jilid 3 muka surat 329. Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 3 muka surat 158 hingga 109. An-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juga jilid 8 muka surat 76. Al-Qastalani dalam Irsyadus Sari ni Syarah Sahih Bukhari juga jilid 2 muka surat 438. Al-Hakim Al-Mustadrak jilid 4 muka surat 51. Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Awsat jilid 1 muka surat 298. Al-Bukhari dalam At-Tarikh As-Saghir muka surat 44. Ibn Abdul Bar dalam Isti'ab jilid 4 muka surat 1841. Asy-Syaukani dalam Naulul Awtar jilid 4 muka surat 314 dan 476. Mulla Al-Qari dalam Mirqat Syarah Mishkat jilid 4 muka surat 8 dan lain-lain. Itulah rujukan banyak. Komentar kelima, golongan Syiah pergi lebih jauh lagi dari itu apabila mereka mengatakan sebabnya Rasulullah SAW terlalu terkilan dengan Uthman. Pasal nak nguduh Uthman Syiah ni. Dia kata Nabi terkilan dengan Uthman, terlalu terkilan. Sehingga baginda bertindak memalukan Uthman di hadapan orang ramai itu bukanlah kerana Uthman telah bersetubuh dengan mana-mana hambanya, bukan juga kerana telah melakukan dosa-dosa biasa. Tetapi kerana Uthman telah menyetubuhi Ummu Kulsum sendiri dalam keadaan sedar dan mengetahui isterinya itu telah pun meninggal dunia. Tubuhnya telah pun menjadi mayat. Pun setubuh lagi dah. Dia nak menguduh Uthman. Setelah Uthman ni setubuh dengan isterinya hak mati. Rasulullah SAW sebenarnya kesal dengan kebejatan Uthman yang tiada tolak bandingnya itu. Maka sebagai hukumannya beliau dinafikan daripada hak untuk mengebumikan isterinya. Sebaliknya tugas itu diberikan kepada orang asing seperti Abu Talha. Lihat Ghulam Husain Najafi. Ulama Syiah ni. Ghulam Husain Najafi dalam Qaul Maqbul fi isbat wahdati binti ar-Rasul. Muka surat 420 hingga 421. Satu lagi pandangan lain dikemukakan oleh golongan Syiah. Bahawa yang menyebabkan Rasulullah SAW betul-betul sedih dan tersinggung perasaannya sehingga tidak dapat menahan air mata bukanlah kerana Uthman telah menyetubuhi mana-mana hambanya. Tetapi kerana beliau telah menyetubuhi isterinya sendiri, Ummu Kulsum yang sedang sakit tenak. Perhubungan suami isteri yang tidak kena pada masanya itulah yang menyebabkan kematian Ummu Kulsum. Muka surat 432, Ibid muka surat 432, kitab sama lah. Dia buat huraya, dia reka cerita lah. Supaya nampak jahat dengan Uthman ni. Pok-pok Syiah kan benci pada Uthman. Pada sahabat-sahabat. Mereka bila mengemukakan pandangan-pandangan ini seringkali melonggokkan kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bawa ujahnya ambil kitab Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kononnya kitab-kitab itulah yang menceritakan semua yang disebutkan oleh mereka. Antara riwayat dijadikan mereka sebagai sandaran ialah hadis yang sedang kita bicarakan sekarang. Nak bicara ni lah, kuat setahu mana ni. Kata mereka dalam hadis itu disebutkan jangan masuk ke dalam kubur untuk mengebumikan Ummu Kulsum. Orang yang menyetubuhi ahlinya. Maksud ahlinya di situ ialah isterinya, bukan hambanya. Bukankah Sayyidina Uthman pada ketika itu tidak mempunyai isteri selain Ummu Kulsum? Jadi itulah dalil yang menunjukkan Uthman memang telah menyetubuhi Ummu Kulsum pada malam kematiannya. Kata Syiah ni lah, kitab dia. Kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang disenaraikan mereka pula tidak kurang daripada 20 buah kitab. Kalau kita baca buku Syiah ni, yang ambil sekerat dan dia hura tu,
dia tambah betul tambah hak sungguh sikit, hak lain tu je reka. Tapi bubuh rujukan tu habislah banyak main 20 buah ni. Cara kitab Syiah kalau siapa yang pernah baca syarah Syiah berhujah, cara kitab dia gitulah. Rujukan banyak main. Padahal yang ambil sikit je, hak lain tu dia tambah. Tapi dia bubuh juga 20 rujukan banyak. Termasuklah dalamnya Fathul Bari pun bubuh juga, Umdatul Qari, Irsyadus Sari dan lain kitab syarah Sahih Bukhari. Di samping beberapa kitab sirah dan sejarah, padahal tidak ada sebuah pun daripadanya menyebutkan Uthman telah mencubihi Ummul Kulsum pada malam kematiannya dah. Dia kata, Hurrah kata mati kerana tubuh Uthman gomo lagi lah malam tu dah. Ummul Kulsum ni, anak Nabi dah. Padahal semua kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, Syarah Sahih Bukhari, kitab-kitab sirah dan sejarah pun tak ada sebut pun. Dah. Jadi dia ni, dia buat cerita, dia ambil sebahagian cerita. Dia tambah cerita tu bukan rujuk ke situ, tapi dia kata rujuk situ juga. Menyebabkan orang tu keliru. Tipulah cara Syiah ni. Apa yang disebut mereka tidak lebih daripada apa yang telah penulis kemukakan pada poin keempat sebelum ini. Bukan sekadar kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah sahaja tidak menyebutkan begitu. Kitab-kitab Mu'tabar Syiah juga tidak ada menyebutkannya sebegitu. Jadi ulama ni, hak baru sebut ni, ulama bukan Syiah dulu dah. Syiah Kedia. Ghulam Husain Najafi ni. Kitab dia ni kitab baru. Dia reka cerita baru dah. Kitab Syiah dulu pun tak cerita gitu dah. Kitab-kitab Mu'tabar Syiah juga sebenarnya senada dengan kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara ini. Yang berbeza hanyalah kitab-kitab sunnah menyebutkan tanpa sanad. Ia disebutkan hanya dengan sirah tamrid. Nah, sementara kitab-kitab Syiah pula menyebutkannya dengan sanad yang lengkap daripada Ja'far As-Sadiq. Lihat Al-Qulaini Al-Furu' min Al-Kafi jilid 3 muka surat 203. Daripada keterangan ini dapatlah kiranya anda mengagak dari manakah datangnya cerita itu. Jika dilihat kepada riwayat Al-Qulaini dalam Al-Kafi, nescaya anda akan mendapatkan satu lagi versi cerita golongan Syiah tentang sebab kematian Ummul Kulsum. Ummul Kulsum berdasarkan riwayat itu tidak mati kerana disetubuhi suaminya Uthman. Walaupun kitab Syiah dia. Kitab Mu'tabar Syiah, kitab lama Syiah lah. Uthman juga tidak menyetubuhi Ummul Kulsum selepas kematiannya, tapi dia meninggal dunia kerana didera dengan teruk sekali oleh suaminya Uthman. Tapi cerita lain lah. Dia ceritanya Uthman dera dah. Seksa isteri dia tu, anak Nabi tu sampai mati ni, Ummul Kulsum. Cerita dia jahat lah waktu dah. Tapi tak cerita pasal setubuh dah. Lihat Al-Qulaini Al-Furu' min Al-Kafi jilid 3 muka surat 253. Kalau apa yang dikatakan oleh Syiah itu benar-benar berlaku, tentu bukan sekadar sindiran sahaja hukuman Rasulullah SAW terhadap Uthman. Tentu Uthman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pembunuh. Menurut riwayat Al-Qulaini di dalam Al-Kafi, itu diqisas baginda SAW. Kalau dia kena seksa, mati kerana seksa, mestilah Uthman kena qisas lah. Kenapa hukuman terhadap pembunuh hanya berupa satu sindiran semata-mata? Dah, kita kena mikir lah. Logik ke Syiah cerita ni tak? Nak sindir, tak padai lah sampai ke tahap bunuh ni tak? Seksa sampai mati ke diri, dia bunuh lah. Tiba-tiba Nabi sindir saja, mengarut lah cerita Al-Qulaini, kitab Al-Qulaini ni. Al-Furu' min Al-Kafi, jilid 3 muka surat 203 tu karut. Buku Syiah. Komentar ke-6, kebanyakan ulama menerima perkataan qarafa atau yuqarifu yang terdapat dalam hadis-hadis berkenaan dengan erti bersetubuh. Bagi mereka agak sukar untuk diterima kalau ia dipakai dengan erti melakukan dosa. Andai kata dosa yang dimasukkan ialah dosa besar, takkanlah Abu Talhah seorang sahaja yang tidak melakukan dosa besar pada malam kematian Ummul Kulsum. Apa agaknya dosa besar dilakukan oleh semua orang sahabat dan hanya tidak dilakukan oleh Abu Talhah sahaja itu? Bagaimana dengan Rasulullah SAW sendiri? Adakah baginda juga telah melakukan dosa pada malam tersebut sehingga tak turut cara kanak dia nak tanda kubur dah? Bagaimana pula dengan Fatimah radhiyallahu anha dan beberapa orang perempuan lain yang juga turut serta dalam upacara pengebumian Ummul Kulsum? Seperti kata An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Mazhabnya, ada Fatimah gapo cara juga lah kubur dah. Lihat Majmu' Syarah Mazhab jilid 5 muka surat 209. Adakah mereka juga telah melakukan dosa besar pada malam kematian Ummul Kulsum? Jika dosa yang dimasukkan hanyalah dosa kecil sekalipun, takkanlah orang seperti Abu Talhah berani mendabik dada menafikan dirinya ada melakukan dosa kecil. Takkanlah Abu Talhah ni ngaku tak buat dosa lah sunat. Kalau setubuh ni logik ada.
Okay, komentar ketujuh. Jika dilihat kepada beberapa riwayat lain, ternyata nama-nama lain pula yang tersebut sebagai orang-orang yang turun ke dalam kubur untuk mengebumikan Ummul Kulthum. Mereka ialah Ali, Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid. Tak ada nama Abu Talha lah. Adakah mereka ini juga telah mendabik dada seperti Abu Talha, bahawa mereka tidak ada melakukan apa-apa dosa pada malam kematian Ummul Kulthum, dan mereka tidak mentubuhi isteri atau hamba masing-masing pada malam tersebut? Pakat tengaku tak setubuh dah. Kalau mereka juga seperti Abu Talha mendakwa tidak melakukan semua itu pada malam berkenaan, kenapa nama-nama mereka tidak disebutkan langsung bersama nama Abu Talha dalam riwayat di atas? Takkan Abu Talha seorang je turun? Payuh kena 3 orang, pasal korang kita kata tak? Tidak kan dia seorang pergi kat payuh lah. Jadi tak berapa kena dah. Lihat Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqah jilid 8 muka surat 39, Ibn Hibban dalam As-Sirah Nabawiyah jilid 1 muka surat 377, Al-Muhibbut Tabari dalam Zakhairul Uqba muka surat 156, Husain bin Muhammad Ad-Diyar Bakri Tarikh Al-Khamis jilid 1 muka surat 276. Apa artinya Nabi SAW berkata begitu sebagai syarat kepada orang yang hendak masuk ke dalam kubur untuk menghubungikan putri baginda? Apa arti Nabi kata syarat dia? Lam yuqarif, yang tidak setubuh kau maksudnya sebelum kubumi nak putri Nabi dah tak beri nak mengumikan duduk tunggu kubur dalam kubur tu mesti orang hak tak setubuh. Sebab apa dah syarat? Kenapa syarat gitu dah? Okey, komentar ke-8. Dalam setengah riwayat tersebut Abu Talha yang meminta kepada Rasulullah SAW agar membenarkannya masuk ke dalam kubur untuk mengubumikan Ummul Kulthum. Bukan baginda yang terlebih dahulu menyuruhnya dah. Nabi jadi diminta, Abu Talha diminta. Bukannya Nabi suruh. Permintaan Abu Talha memang wajar kerana itu adalah kerja kebiasaannya. Abu Talha memang kerja dia duduk cari kubur dia. Perintah baginda supaya turun itu adalah kelanjutan daripada permintaannya. Lihat apa kata tokoh hadis dan sejarawan terkenal Abu Umar Ibn Abdul Bar. Meninggal 463 Hijrah dalam buku biografi para sahabat. Tulisan beliau yang sangat terkenal iaitu Al-Isti'ab fi Ma'rifati Ashab. Ma'rifati Ashab. Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Wa tuwfiyat fi sanah 9 min al-hijrah wa salla 'alaiha abuha Rasulullah SAW. Wa nazala fi hufratiha Ali wal Fadl wa Usamah bin Zaid. وقد روي أن أبا طلحة الأنصاري استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينزل معهم في قبرها فأذن له. Bermaksud Ummul Kulthum meninggal dunia pada tahun ke-9 Hijrah. Ayahandanya Rasulullah SAW menyembahyangkan jenazahnya. Orang-orang yang turun ke dalam kubur untuk mengubumikannya ialah Ali, Al-Fadl dan Usamah bin Zaid. Tak sebut pula Abu Talha ni. Ada diriwayatkan bahawa Abu Talha Al-Ansari meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk turun ke dalam kubur bersama mereka. Baginda mengizinkannya. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab jilid 4 muka surat 1952 dan hingga 1953. Okey, pengarang Al-Isti'ab menyebutkan penyertaan Abu Talha untuk mengebumikan Ummul Kulthum adalah atas permintaannya untuk membantu Ali, Al-Fadl dan Usamah bin Zaid. Turunnya beliau ke dalam kubur adalah setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW, bukan atas perintah baginda dari awal lagi dengan mengecualikan mereka tersebut itu. Jadi Ali, Al-Fadl, Usamah bin Zaid ni memanglah anak beranak Nabi, sepupu Nabi ke apa, dan tu anak akak Nabi lah. Anak kepada anak akak Nabi. Jadi tak menasabah dah tak? Kau sama Ustaz. Jadi anak beranak Nabi lah ni penting dah. Ustaz bin Harithah. Tak apalah cerita gitulah. Jadi dia ni memang awal-awal lagi turun dah. Masalah Abu Talha ni. Orang suka sakat nak turun juga. Bantu dah. Lihat keterangan yang lebih kurang sama dengan apa yang tersebut dalam Isti'ab itu dalam kitab-kitab berikut. Rujuk Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqah jilid 8 muka surat 39, Ibn Hibban dalam As-Sirah Nabawiyah jilid 1 muka surat 377, Al-Muhibbut Tabari Zakhairul Uqba muka surat 156, Husain bin Muhammad Ad-Diyar Al-Bakri Tarikh Al-Khamis jilid 1 muka surat 276. Okey, waham perawi semata-mata yang menyebutkan tersebut Abu Talha sahaja yang turun ke dalam kubur lah. Tak menasabah Abu Talha seorang turun dah. Orang lain tak mengaku belaka. Cakap Abu Talha seorang je sambut ni nak. Tak menasabah. Paling kurang 3 orang kata-kata dah.
Agak logik kalau dikatakan berapa orang turun ke dalam kubur untuk mengebumikan seorang wanita dewasa. Ya mungkin senang sedikit untuk terima kalau dikata Abu Talha saja turun ke dalam kubur untuk mengebumikan seorang bayi atau kanak-kanak yang masih kecil. Bolehlah logik dia. Seperti kata Al-Khattabi, bahawa yang hendak dikebumikan bukan anak Rasulullah SAW tetapi cucu baginda. Ada riwayat lain pula cucu. Hak cerita ni cucu. Bukan cerita anak baginda hak Ummu Kulsum kau gapo dah. Lihat poin nombor 10 selepas ini. Ni cerita hadis sahih dah. Perbincangan bukan main lagi. Dah ada sahih setengah mana pesanak pun. Bukanlah kita boleh kalau nampak ada unsur-unsur tu kita kena perhatilah. Okay, komentar ke-9. At-Tahawi mempertikaikan lafaz qarafa atau yuqarifu yang tersebut dalam hadis itu. Bagi beliau ia adalah lafaz musahaf. Salah sebut. Salah baris lah. Salah huruf musahaf. Maharuf salah baris. Musahaf ni salah huruf. Lafaz yang sebenarnya atau sepatutnya digunakan di situ ialah qawala atau yuqawilu. Bukan yuqarifu. Lantaran Nabi SAW ada juga melarang para sahabatnya bercengkerama selepas isyak hingga larut malam. Lihat syarah Mushkilul Athar jilid 6 muka surat 322. Gugah Nabi ni bercengkerama ni lah. Pandangan At-Tahawi itu bagaimanapun dibantah oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata beliau itu bererti menyalahkan perawi yang siqah tanpa sembarang sandaran. Tak ada hujah yang kuat lah nak kata salah ni. Kalau yang ambil riwayat lain, banding-banding ke ni lebih kuat lain. Ni pakai ayat gitu saja lah. Agaknya beliau berasa tidak menasabah Uthman pergi bersetubuh dengan hambanya ketika isterinya sedang sakit tenak ni. Memandangkan beliau sangat menjaga hati Rasulullah SAW. Tak menasabah ni. Dia mikir gitu. Lihat Fathul Bari jilid 3 muka surat 158 hingga 159. Komentar ke-10. Al-Khattabi pula mentakwilkan perkataan bintan yang tersebut dalam riwayat itu. Bagi beliau bintan li Rasulillah tidak semestinya berarti anak perempuan Rasulullah SAW sendiri. Orang-orang Arab selalu juga menggunakan perkataan bintun untuk cucu Rasulullah. Untuk cucu seorang dia bintun ni bukan anak tin saja, cucu pun juga. Jadi bagi Al-Khattabi jenazah cucu perempuan Rasulullah yang sebenarnya hendak dikebumikan dan disaksikan oleh para sahabat seperti tersebut dalam hadis Anas di atas. Bukanlah Ummu Kulsum tapi cucu Nabi ni. Cucu perempuan Rasulullah. Mana tahulah nak. Katanya anak perempuan bagi anak perempuan Rasulullah SAW sebenarnya bukan anak Nabi Ummu Kulsum. Soalnya anak perempuan bagi anak perempuan Rasulullah SAW yang mana satu ni nak. Kenapa sampai begitu syarat diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang akan mengkebumikan bayi atau kanak-kanak yang masih kecil? Sebab apa nak? Siapa namanya cucu Rasulullah SAW yang meninggal dunia itu? Tidak penting semuanya. Sebenarnya menimbulkan kemiskinan dalam kepala Al-Khattabi ialah bagaimana Nabi SAW mengutamakan Abu Talha daripada semua suami Ummu Kulsum sendiri untuk mengebumikannya. Jadi pakat pening ulama-ulama ni termasuk Al-Khattabi ni. Tak menasabah ni. Walaupun orang lain tak setubuh mana tu pun tak menasabah. Orang suku sakak nak caw ke anak Nabi ni. Anak tin Nabi pelik dah. Ummu Kulsum yang masih sangat muda. Padahal Uthman lah orang yang paling berhak turun ke dalam kubur untuk mengebumikan isterinya berbanding Abu Talha pun ni. Walaupun para ulama mengatakan Abu Talha seorang yang soleh, itulah sebabnya beliau terpilih. Namun alasan diberikan oleh mereka tetap tidak memuaskan hati Al-Khattabi. Apa kurangnya sahabat-sahabat lain? Mana Abu Bakar, Umar, Uthman ke apa ni? Pendapat Al-Khattabi itu bagaimanapun dianggap gharib ganjil oleh kebanyakan ulama. Komentar ke-11. Lihatlah betapa kelam kabutnya para ulama hadis dalam usaha mereka meluruskan sesuatu yang tidak mungkin diluruskan. Jadi ulama-ulama ni peninglah. Hadis ni sangat kuat sahih ke apa gak. Tapi gak nampak nak memalu Uthman, nampak nak jatuhkan sahabat. Lepas tu tak pelik lah nak. Tak setubuh kau gana. Jadi macam-macam. Ada kata cucu sebenarnya. Ada kata tu Abu Talha orang lain jadi tunggu kubur dah. Takkan Abu Talha seorang. Jadi macam-macam mikirnya. Sehingga kata tak logik ni. Takkanlah Abu Talha saja je sambut anak tina Nabi tu tanda di kubur. Pelik lah. Okey tak. Padahal kalau diusul di rayah ke-17 ini digunakan pakai oleh mereka, nescaya selesailah segala-galanya dengan mudah saja. Akan terserahlah ilat yang tersembunyi dalam hadis yang mati-matian cuba dipertahankan tersebut. Jadi ulama sanak terkuat sikit pakai
pakat terimalah. Cuma nak faham dah, berasa pelik. Takkanlah Osman ni tak cakap bini dia lah. Macam-macam timbul kemuskilan kerana hadis ni dah. Takkanlah Abu Talha seorang turun dah. Ingat kembali usul dirayah ke-17 yang telah dikemukakan di atas, iaitu riwayat yang menyatakan sahabat tertentu dihukum atau dihina dan dimalukan sama ada di dunia maupun di akhirat kerana sesuatu yang tidak jelas salahnya menurut syariat, ia sama ada maudhu' atau paling pun tidak pun dhaif. So ke-17 tu kebelah ni. Sekarang mari kita lihat siapa yang dihukum dan dimalukan. Kenapa pula dia dihukum ni? Kenapa Uthman dihukum ni? Menurut kebanyakan ulama yang bermati-matian mempertahankan hadis di atas, hadis Bukhari kan? Bukan main ni. Mempertahankan hadis di atas, orang yang secara sinis dihukum dan dimalukan di hadapan orang ramai ialah oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu sebenarnya ni. Sebab beliau dihukum dan dimalukan oleh Rasulullah SAW ialah kononnya beliau telah bersetubuh dengan hambanya pada malam kematian anak perempuan Rasulullah SAW yang merupakan isterinya. Bukan syarat gapo, nak malu Uthman. Para ulama yang sama juga memberikan jalan keluar kepada keharusan perbuatan Uthman itu. Bahawa apa salahnya kalau pada suatu malam Uthman menyetubuhi mana-mana hambanya dalam keadaan isterinya sudah agak lama tidak dapat disetubuhi kerana sakit. Tiba-tiba tanpa dijangka isterinya meninggal dunia pada malam itu, apa salahnya? Untuk ulama beri alasan lah. Nah. Ya, kalau sudah tidak salah menurut syarak, kenapa pula ia dihukum? Adakah Sayyidina Uthman atau lain-lain menantu Nabi SAW dikecualikan daripada hukum syariat yang umum itulah? Di mana pula dalilnya hak kata tak boleh setubuh? Kalau ada isteri sakit siapa-siapa dah. Di mana dalil bahawa biar bagaimanapun keadaan anak Rasulullah SAW, para menantunya tidak boleh sama sekali menyetubuhi hambanya? Mana dalilnya? Ada Nabi pernah lari dah. Kalau terima pun pendapat setengah ulama yang mengatakan anak-anak Rasulullah tidak boleh dimadu, tetapi menantu-menantu bagi dia tetap seperti orang-orang lain juga. Daripada segi boleh memiliki hamba sahaya. Dan boleh menggauli mereka sebagai suami isteri. Ia adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran sendiri. Dan fakta sejarah juga membuktikan mereka seperti orang-orang lain mempunyai hamba sahaya yang digaulinya. Ada. Jadi tidak special lah anak Nabi. Tak boleh. Tidak mesti kata tidak boleh langsung setubuh hamba, tidak dah. Okey, komentar ke-12. Andai kata hadis Anas itu diterima sebagai sahih sekalipun, maka ada ruang untuk golongan sesat seperti Syiah mengeksploitasi hadis tersebut demi kepentingan ajaran sesat mereka lah. Nampak gini, buat modal lah supaya nampak jahat Uthman ni. Perkataan ahlahu isterinya misalnya boleh dieksploitasi oleh mereka untuk membuktikan kebenaran dakwaan mereka bahawa para sahabat sememangnya jahat. Poin utama Syiah ni, manusia paling jahat atas muka dunia ni sahabat Nabi lah. Maka benarlah dakwaan Syiah bahawa Uthman telah menyetubuhi isterinya Ummu Kulthum, sama ada selepas kematiannya atau sebelum kematiannya dah. Setubuh sampai mati atau lepas mati baru setubuh ni. Gitulah pokok Syiah buat rekod cerita baru ni lah, Syiah baru ni. Persetubuhan pada malam itulah yang membuat Ummu Kulthum meninggal dunia pada malam itu juga. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menghalang Uthman secara sinis daripada menghubungikan isterinya. Ada tu kata-kata Syiah lah. Nampak habis mak mana ni. Habis hak ni lah dah. Okey. Komentar ke-13 dah terhadap. Dalam pada ulama-ulama kita menukilkan riwayat itu dalam kitab-kitab mereka masing-masing, tetap juga dapat dikesan keraguan mereka terhadapnya. Jadi pakat pening berlaku ulama dah. Ragu-ragulah. Ramai juga antara mereka hanya mengemukakannya dengan sirah tamrid sahaja dah. Walaupun dia tahu Sahih Bukhari baru sirah tamrid. Sirah yang melemahkan lah. Sebagai contohnya, lihat saja nukilan daripada Ibn Abdul Bar di atas. Ibn Abdul Bar ni, walaupun hadis tu riwayat Bukhari pun, dia guna sirah tamrid lah, sirah lemah ni, ruwiyah kau, hukiyah kau. Ramai juga antara mereka tidak menghirau langsung riwayat itu dah. Tak cara pula. Ketika menyebutkan orang-orang yang masuk ke dalam kubur untuk menghubungikan Ummu Kulthum, mereka hanya mengemukakan riwayat yang menyebutkan nama Ali, Al-Fadl dan Usamah saja. Tidak langsung disebut mereka riwayat Anas di atas yang mengatakan Abu Talha turun dia. Tak sebut langsung dia. Tak sebut cerita Ummu Kulthum yang dia sambut. Ummu Kulthum ni Ali, Al-Fadl dan Usamah bin Zaid. Tak ada sebut pun Abu Talha. Tak ada sebut pun riwayat Anas dan dia. Padahal ia adalah riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari ni. Tentulah pada dasarnya ia lebih sahih daripada riwayat lain dari segi sanadnya ni.
Sebagai contohnya, lihat sikap Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau menulis, wa tufiyat fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban sanata 90 al-hijrah wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabriha wa nazala fi khufratiha Aliyun wal Fadl wa Usamah. Bermaksud beliau Ummul Kulthum meninggal dunia semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburnya. Turun ke dalam kubur untuk menghubungikannya pula adalah Ali, Al-Fadl dan Usamah. Tafsir Al-Qurtubi jilid 14 muka surat 243. Nah, di sini tak sebut pun nama Abu Talhah ke, cerita pasal Utsman ke. Pasal tak adalah cerita pasal, hanya cerita pasal Ali, Al-Fadl dan Usamah. Seorang tokoh sealim Qurtubi tentu tidak lupa kepada hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Qurtubi nak alim, takkan kita tahu hadis dalam Sahih Bukhari cerita pasal Ummul Kulthum ni tak? Tentu ada sesuatu pada hadis tersebut sehingga membuatkan beliau langsung tidak menghiraukannya dah. Mesti ada sebab dah. Sanak sebegitu, tapi Qurtubi tak pakar, tak berbuh pada tafsir dia dah. Komentar ke-14. Hadis itu tidak terdapat dalam semua kitab hadis yang pengarangnya beriltizam untuk mengemukakan hadis-hadis sahih sahaja dalamnya. Dalam Muwatta Imam Malik dan Sahih Muslim sebagai contohnya, tidak terdapat hadis ini. Dalam Bukhari ada, tapi dalam Imam Malik. Ni kuat juga ni hadis Imam Malik ni dah. Dia sikit je ada dhaifnya dah. Sahih Muslim dah. Sahih Muslim pun tak ada sebut hadis ni. Ini juga merupakan antara perkara yang diambil kira oleh para pengkaji hadis. Mesti ada sebab. Kenapa Imam Muslim tak bubuh riwayat ini dalam kitab Sahih Muslim ni? Kenapa Imam Bukhari saja bubuh? Komentar ke-15. Hadis Anas itu juga jika ditinjau dari sudut usul riwayat juga sebenarnya bermasalah. Walaupun dalam Sahih Bukhari dari segi riwayat dia pun tetap ada masalah. Kerana dalam isnadnya terdapat perawi yang dipertikaikan oleh sesetengah ulama rijal hadis. Di dalam isnadnya terdapat perawi bernama Fulah bin Sulaiman. Walaupun Sahih Bukhari ada seorang perawi dia tu Fulah bin Sulaiman ni ada masalah mengikut rijal ulama rijal hadis ni. Ulama pengkaji perawi hadis ni. Kritikan para ulama rijal terhadapnya agak keras, membuatkan ilmuwan-ilmuwan yang agak cermat tidak dapat menelan semua riwayatnya meskipun dia adalah salah seorang perawi Sahih Bukhari. Ulama rijal ni tengok dalam kitab rijal, aku berat ni kritikan dia. Walaupun ada dalam Sahih Bukhari, perawi Sahih Bukhari, tapi berat. Negara tak mudah jugalah oleh ulama rijal ni lah. Lihat saja kitab Mizanul I'tidal oleh Az-Zahabi jilid 3 muka surat 365 hingga 306. Dalam Al-Jarh wa Ta'dil oleh Ibn Abi Hatim jilid 7 muka surat 84 hingga 85. Dan dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal oleh Ibn Adi jilid 7 muka surat 144. Misalnya anda akan dapati dalamnya pandangan ulama rijal tentangnya seperti di bawah ini. Walaupun dalam perawi Sahih Bukhari nama Fulah bin Sulaiman ni berat juga kritikan dia. Contohnya Imam Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi dan An-Nasai mengatakan Fulah dhaif dan tidak kuat. Kata Abu Hatim, aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata Fulah dan anaknya Yahya kedua-duanya tidak siqah. Yahya bin Ma'in kata. Abdullah bin Ahmad, anak Imam Ahmad berkata, aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata 3 orang hadis mereka mesti dijauhi. Muhammad bin Talha bin Musarrif, Ayyub bin Utbah dan Fulah bin Sulaiman. 3 orang ni Yahya bin Ma'in kata jangan, mesti jauh. Hadis tak boleh pakai lah, tak boleh terima dia. Mesti jauh. Muhammad bin Talha bin Musarrif, Ayyub bin Utbah dan Fulah bin Sulaiman. Fulah bin Sulaiman riwayat inilah dalam Bukhari ni. Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dawri pula menukilkan daripada Yahya bahawa beliau berkata Fulah bin Sulaiman, Ibnu Aqil dan Asim bin Ubaidillah. Hadis ketiga-tiga orang ini tidak boleh jadikan hujah. Fulah bin Sulaiman tak boleh hujah, Ibnu Aqil betul boleh, Asim bin Ubaidillah betul boleh. As-Saji berkata Fulah walaupun saduq tetapi ada berlaku waham kepadanya, ada selilat lah. Kesilapan mana. Yahya bin Ma'in menukilkan daripada Abu Kamil, salah seorang hafiz hadis di Baghdad, bahawa beliau berkata kami menganggapnya berfahaman salah. Kunna nattahimuhu dah. Kami anggap dia tu berfahaman salah dah. Kerana dia selalu memburuk-burukkan para sahabat Nabi SAW. Walaupun dia Sahih Bukhari perawi ini, tapi perawi ini memang ada masalah dengan sahabat. Memang balas dengan sahabat dah. Walaupun adalah Sahih Bukhari, Fulah bin Sulaiman ni, perawi Sahih Bukhari. Jadi, adalah. Okey, komentar ke-16. Hadis Anas diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah.
Daripada sabit seperti dikemukakan di atas, dia tidak layak dikemukakan sebagai mutaba'ah. Sokongnya lah. Sebagai hadis fulah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain itu. Kerana Bukhari sendiri dan lain tokoh hadis mempertikaikannya. Disebabkan kesilapan yang terdapat dalam matan teksnya, teks hadisnya. Dalamnya tersebut anak perempuan Nabi SAW meninggal dunia itu Ruqayyah bukan Ummul Kulthum. Situ salah berat lah. Ini berarti kedua riwayat tidak terlepas daripada waham perawi. Riwayat daripada penyokong, nak kata penyokong hadis Anas tu, hadis Anas tu nak sokong hadis ada riwayat ni jadi mutama'ah lah penyokong pada hadis fulah tadi. Masalahnya dia ada kesilapan besar lah, nama pun salah, beza jauh lah. Dia nama Ruqayyah bukan Ummul Kulthum dalam kitab tu dah. Jadi ada kesilapan, mungkin perawi dari hadis mutama'ah tu pun masalah, ada kesilapan, kesalahan. Begitu juga hadis Bukhari pun mungkin silap situ dah. Komentar ke-17, orang yang amat berjasa kepada penulis kerana telah menarik perhatiannya buat kali pertama dan mendorongnya memperhatikan ilat penyakit hadis yang terdapat dalam hadis Anas itu dengan lebih mendalam ialah seorang tokoh hadis dan sejarawan aliran Deobandi. Jadi penulis ni siapa dia? Maulana Asri. Maulana Asri ni tersentuh lah. Tak ada orang lain ni, orang Arab apa payah dia. Dia kata ilat penyakit ni hadis ni sahih dari segi sanad. Kalau kita tak kira fulah, kita ambil lah Fulah bin Sulaiman ni tetap thiqah kita kata dah. Tapi ilat penyakit ni Maulana Asri kata dia boleh daripada tokoh hadis dan sejarawan aliran Deobandi. Yang pengkaji yang cuba kaji secara mendalam, cari ilat-ilat penyakit ni. Beliau juga amat berjasa kepada umat Islam kerana telah menulis beberapa buah buku tentang sejarah Khulafaur Rasyidin dalam usahanya memurnikan sejarah awal umat Islam. Siapa dia ni? Jadi bukan saja tu dia jaga Khulafaur Rasyidin termasuklah Muawiyah dan seterusnya, tidak sebagaimana termasuklah Uthman ke apa yang tertuduh berat-berat tu. Jadi dialah dia bela sahabat-sahabat besar ni. Perbincangan tentang hadis Anas itu telah disentuhnya dengan serba ringkas lah. Tetapi cukup bermakna kepada penulis dalam bukunya Hazrat Uthman Syakhsiyah atau Kirdar. Ini bahasa Urdu dia. Hazrat Uthman Syakhsiyah atau Kirdar, jilid 2 muka surat 53 hingga 57. Beliau ialah Maulana Hakim Mahmud Ahmad Zafar. Maulana Hakim Mahmud Ahmad Zafar. Jadi 53 muka surat 53 hingga 57 nanti perbincangan hadis ni. Tak apalah. Jadi perbincangan je hadis tu. Walaupun sanad dia kuat tapi pelik. Ada di segi matan isi kandungan dia ada masalah. Contohnya cakaplah Abu Talha seorang. Lepas tu hadis lain pula tak sebut langsung nama Abu Talha. Bercanggah pula. Lepas tu kata ada cucu Nabi pun bukan anak Nabi. Ni pula kata riwayat lain kata Ruqayyah bukan Ummul Kulthum. Jadi ada muqtari, ada goncangan di situ. Jadi mengikut Maulana Hakim Mahmud Ahmad Zafar dan Maulana Asri ni, hadis tu tak sampai sahih lah, dhaif walaupun dari Sahih Bukhari dah. Ada kesilapan, ada benda yang isi kandungannya saling bercanggah yang menyebabkan timbul keraguan dan takutlah ianya menyentuh memburukkan Uthman radhiyallahu anhu dah, memalukan Uthman radhiyallahu anhu. Okey, habislah tu contoh pertama dah. Contoh kedua baca panjang ni asal nak. Panjang. Kita bicara ni asal. Panjang sangat ni. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.